Jadi apa itu e-Swiss? So kalau ikutkan e-Swiss ni adalah sebagai guided self-regulation sebenarnya ke arah yang environmental mainstreaming tool. Yang mana kalau tuan-puan ya yang industri memang terlibat dengan environmental EMT, kita panggil, kita ada 7 EMT. So ini adalah sebahagian daripada EMT, di bawah EMT lah. Okey, dan dia juga adalah untuk create a self-regulation system untuk facilitate industri dalam menguruskan buangan terjadual dan untuk memastikan semua pengeluar buangan mematuhi peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Selain itu adalah untuk facilitate waste generator untuk pelaporan secara berkala dari segi pelaporan untuk waste generation, inventory dan movement and handling of scheduled waste di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Dan juga dia adalah untuk membantu ya pegawai enforcement Jabatan Alam Sekitar dalam membuat pemantauan dan penguatkuasaan pengurusan buangan terjadual di bawah kita punya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Okey, ni kita nak kongsi ya kepada tuan-puan. Inilah kalau tuan-puan lihat ya, inilah sistem yang kita bangunkan untuk menguruskan buangan terjadual. Kita punya link, kalau yang tak biasa, link kita adalah https://eswiss.doe.gov.my. Jadi sekarang ni kalau tuan-puan buka kita punya website eSwiss, mula-mula sekali bila tuan-puan buka kita punya website akan keluar satu pengumuman. Ini kita nak jadi dalam peringkat yang awal ni, mungkin dalam 15 minit ni kita berkenalan dulu dengan sistem eSwiss ni. Jadi yang bila saya dah tunjuk tadi kan ada front page. So bila nak register nanti tuan-puan dia akan buka lah satu ruang. Yang tadi tu yang saya kata tadi, premis tu perlu didaftarkan dahulu di dalam satu sistem Jabatan Alam Sekitar, iaitu kita panggil sistem IKAS. Nanti dalam sistem IKAS dia akan ada satu DOE phone number yang diberi oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri di mana industri itu berada dan juga nama premis lah. Jadi bila dia masuk, so dia akan buat search and then kalau katakan dia belum didaftarkan, so sistem akan mengarahkan dia untuk pendaftaran. Tapi kalau katakan dia telah berdaftar, kan, nanti dia akan tulis kat situ lah, mungkin pada masa dahulu premis telah didaftarkan di bawah sistem ECN, Electronic Consignment Note, sistem yang terdahulu lah Jabatan Alam Sekitar sebelum sistem eSwiss. Nanti dia akan tulis kat situ premis telah didaftarkan. Kalau macam tu sila berhubung dengan pegawai di Jabatan Alam Sekitar Negeri masing-masing. Tapi untuk agensi kerajaan, kita minta dia please click here. Maksudnya kerajaan dan juga industri dia berbeza pendaftaran. Okey. Okey, ni kalau nak tengok pada yang front page tu pun kita ada sediakan guideline penggunaan eSwiss. So tuan-puan yang mula-mula nak menggunakan sistem eSwiss, kita dah ada panduan awal. Maksudnya panduan awal tu dia akan guide lah. Dia akan guide semua sekali macam mana nak buat notifikasi, macam mana nak buat inventory, macam mana nak buat nota consignment dan sebagainya lah. Macam mana nak monitor maklumat-maklumat dalam inventory, sama ada buangan tu nak digunakan semula dan sebagainya. Okey, ni tadi kan saya dah tunjuk tadi, sebelum tu kita ada facility list sebab banyak juga industri yang hubungi kita kat mana dia nak buat pelupusan. Sebenarnya dekat yang facility list tu tuan-puan boleh search kemudahan yang berada di negeri tuan-puan. Kan kadang-kadang isu pengurusan buangan ni selain kita melihat kepada penerima buangan yang berdekatan lah untuk kawalan kos logistik, kita kena juga tengok mungkin kemudahan tu dia mempunyai kod yang seperti kod buangan yang kita keluarkan. Jadi tuan-puan boleh buat searching kat sini, maksudnya masukkan waste code kalau dah tuan-puan sedia maklum dengan buangan yang tuan-puan hasilkan. Contohnya saya kata kalau katakan buangan kalau bateri asid plumbum. Jadi bila dia jadi buangan, automatik dia jadi buangan bateri asid plumbum. Termasuk juga kalau buangan slush, dia nak cemar daripada loji rawatan effluent lah.
Yang tu nanti kita secara pengetahuannya pengelola buangan tahu yang itu adalah SW204. Cuma nanti isunya nanti karakteristik buangan tu je yang perlu dianalisa lah untuk tengok parameter apa di dalam buangan tersebut. Okey, ni nanti boleh check lah, katakan nak type of license. Dalam pengurusan buangan terjadual, dalam premis kemudahan yang kita lesenkan, dia bila dia ada kemudahan premis yang tetapkan buangan terjadual, secara automatiknya dia akan dapat lesen pembawa tetapkan. Dia tak boleh dia ada kemudahan tapi dia tak ada lesen pembawa. Tapi boleh dia tak ada kemudahan tapi dia ada lesen pembawa bagi kes yang berkaitan dengan import export dan sebagainya lah. Tapi secara prinsipnya bila dia ada kemudahan premis yang tetapkan buangan terjadual, dia akan juga ada pembawa yang tetapkan buangan terjadual. So, ni license kategori pun kita boleh check. Maksudnya license kategori ni kita boleh check kita nak cari yang incinerator ke, kemudahan incinerator, ataupun kita nak cari kemudahan pemoalan kembali luar tapak penuh. Kalau luar tapak penuh ni dia adalah berkenaan dengan electronic waste ataupun yang partial e-waste, separa e-waste, ataupun kemudahan pemoalan kembali luar tapak yang berkaitan dengan pelbagai kod. Okey, sorry. Okey. Ni bila kita buat semakan waste list, semakan waste list dia macam ni lah. Maksudnya kod-kod yang berkaitan dengan buangan yang dikeluarkan oleh pengelola buangan. Ni semua yang kita dah, maksudnya dekat kita punya ISWIS tu sebenarnya segala informasi berkenaan dengan buangan terjadual kita dah masukkan. Jadi tuan-puan tak perlu pergi dekat DOE portal nak pergi cari-cari yang lain, tak perlu. Maksudnya dekat situ pun kita dah masukkan sebanyak mungkin maklumat lah untuk mudahkan semua pengelola buangan untuk menguruskan buangan terjadual dia. Okey, ni berkenaan dengan peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1924, Akta 127 berkaitan dengan pengurusan buangan terjadual. Okey, di bawah section yang berkaitan adalah section 34B, larangan terhadap penempatan, peletakan dan sebagainya lah buangan terjadual. Maksudnya tiada seorang pun boleh menempatkan, meletakkan atau melepuskan atau menyebabkan atau membenarkan ditempatkan, diletakkan atau dilepuskan kecuali di premis yang ditetapkan. Okey, keywords dia adalah di premis yang ditetapkan. Premis yang ditetapkan ini adalah premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Di bawah section 18, Akta 127. Okey. Menerima atau menghantar atau menyebabkan atau membenarkan diterima atau dihantar apa-apa buangan terjadual di dalam atau di luar Malaysia. Section 34B 1C, mentransit atau menyebabkan atau membenarkan ditransit buangan terjadual tanpa terlebih dahulu mendapat apa-apa kelulusan daripada Ketua Pengarah. Okey. So, mana-mana yang melanggar section ini adalah melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh dihukum penjara 5 tahun ya. Tidak melebihi 5 tahun dan denda RM500,000. Yang ini adalah denda ya terbesar sekali dalam section jabatan di bawah Akta 127 yang mana dia penjara dan denda. Lain-lain section tu lebih kepada denda atau penjara kan. Tapi ni penjara dulu dan denda. Jadi dengan melihat kepada hukumannya berat kepada yang berkaitan dengan pengurusan buangan terjadual ni, itu yang menyebabkan industri memerlukan sebenarnya competent person untuk menguruskan buangan terjadual di dalam premis. Perlu melantiklah pekerja untuk menguruskan buangan terjadual. Okey. So, kita dah berkenalan tadi dengan kita punya yang front page ISWIS kita. Okey. So, sekarang ni daripada buku Akta 127 tu yang peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005 yang kita kata tadi daripada buku kita dah transform kepada satu sistem. Okey. So, bila satu sistem, inilah peraturan-peraturan di dalam yang kita punya peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Yang mana kita ada peraturan 3, peraturan 4, peraturan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Kalau industri kalau tuan-puan biasa menerima kunjungan pemeriksaan daripada pegawai-pegawai Jabatan Alam Sekitar Negeri. Biasanya pegawai Jabatan Alam Sekitar Negeri kita biasa dia melihat kepada peraturan 10 pelabelan. Okey, biasanya kalau tuan-puan ada industri yang pernah di compound, ditawarkan compound, biasanya peraturan 10 biasanya. Kadang pihak tuan gagal melabel buangan yang bekas-bekas buangan yang di store di dalam tempat store. Okey. Tapi melalui sistem ISWIS ni kita akan melihat keseluruhan peraturan itu sendiri. Maksudnya kita akan tengok tanggungjawab pengelola buangan membuat notifikasi pemberitahuan buangan di dalam sistem. Itu adalah peraturan 3. Selama hari ini industri buat secara manual. Tapi bila kita dah menggunakan sistem ISWIS pada 2015, jadi semuanya kena kena disistemkan baliklah. Maksudnya pengelola buangan hendaklah membuat notifikasi di dalam modul notifikasi sistem ISWIS. Kena beritahu buangan apa yang dia generate. Okey. Kemudian bila dia dah notifikasi, dah buat pemberitahuan pemberitahuan kepada kepada sistem lah, kepada ketua pengarah. Sistem tu adalah ketua pengarah sekarang ni. Dah beritahu ketua pengarah saya dah ada buat saya ada menjana buangan SW102. Buangan bateri kan, bateri asid pelambung terpakai, hancur. Jadi bila dah ada buangan SW102, dia akan pergi kepada next punya pengisian modul inventory. Dia kena maklumkan berapa inventory dia, berapa metric ton dia jana. Setiap bulan dan maklumat inventory tu mestilah maklumat yang tepat. Jadi bila nak tepat, dia mesti ada berlaku timbangan. Kan, jadi timbangan. Jadi sebagai pengelola buangan, untuk memastikan buangan yang dijana tu tepat, kenalah ada alat timbang. Okey, jangan bergantung kepada penerima buangan. Yang kita kata tadi yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey. Kemudian dekat situ pun nanti kita dalam sistem isi itu pun nanti ada berkaitan dengan perstoran BT. Okey, berapa banyak yang telah distorkan oleh pengelola buangan. Pada tahap bila yang dia mencapai 20 metrik ton ataupun mencapai 6 bulan. Macam tu. Lepas tu yang paling penting sekali dalam sistem di bawah tanggungjawab pengelola buangan ni, dia ada peraturan 12 yang nota consignment ni yang mengikat penjejakan buangan terjadual. Okey, ni tanggungjawab pengangkut buangan pula. Bila pengangkut buangan, dia punya peraturan dia yang kita kaitkan dalam peraturan Kerajaan Sekalian Buangan Terjadual 2005 tu adalah peraturan 12, peraturan 13 dan juga peraturan 14. Tanggungjawab penerima buangan. Tanggungjawab penerima buangan ada peraturan 4, peraturan 5, peraturan 6, peraturan 9, peraturan 12. Okey. Jadi nampak kan kita ikat juga penjejakan buangan terjadual tu dengan peraturan 12. Maksudnya setelah buangan terjadual tu dijana oleh pengelola buangan akan buat notifikasi. Kemudian dia akan buat inventory. Bila sampai satu tahap sama ada 20 metrik ton ataupun 6 bulan, kan perstoran 6 bulan ataupun 20 metrik ton, kita akan perlu melupuskan buangan tu sama ada secara pengolahan, pemolaan kembali atau pelupusan di premis yang Jabatan Alam Sekitar lesenkan. Okey, nanti bila dia nak menghantar kepada premis penerima buangan, dia perlu menggunakan transporter. Jadi transporter tu dalam yang nota consignment tu daripada pengelola buangan perlu diberi kepada transporter pun perlu diberi kepada penerima buangan. Itu sebabnya transporter tu dia adalah kepunyaan kepada penerima buangan yang Jabatan Alam Sekitar lesenkan. Dia tak boleh third party yang hanging. Sebab kita bimbang nanti buangan tu tak sampai kepada penerima buangan, pemunya transporter tu. Okey. Yang ini, ni penerima buangan Jabatan Alam Sekitar pula yang, penerima buangan yang Jabatan Alam Sekitar lesenkan, sebenarnya dia pun ada peraturan dia sendiri. Yang tadi tu peraturan khusus kepada pengelola buangan. Tapi yang untuk penerima buangan, dia ada juga peraturan yang perlu dia patuhi. Dalam ni, dia perlu patuhi kepada peraturan Kerajaan Sekeliling, premis yang ditetapkan, kemudian pengolahan dan pelupusan buangan terjadual 1989. Yang mana tanggungjawab penerima buangan, maksudnya dia pun ada peraturan dia sendiri, yang mana dalam peraturan yang berkaitan yang kita sistemkan dalam sistem ISIS adalah berkaitan dengan peraturan 5, peraturan
peraturan 4, peraturan 5, peraturan 6, peraturan 7, peraturan 8. Okey. Nampak kan ada peraturan 6, inventory, BT and trimmer. Inventory, BT and trimmer tu yang adalah berkenaan dengan yang pelaporan receiving tu. Okey. Untuk kita tengok dia punya apa nama tu? Mass balance dia sebenarnya. Okey. Ni kalau tuan-puan apa nama tu? Kalau tengok ya pada sistem kita, ni rupa dia. Dia punya apa? Yang Jabatan Alam Sekitar pantau lah. Ini rupa Jabatan Alam Sekitar punya apa? Antara pandangan Jabatan Alam Sekitar. Okey. Nanti kalau nak nampakkan dekat notifikasi tu adalah peraturan 3. Okey, peraturan 3 ni tadi kita kata khusus kepada pengeluar buangan. Siapa-siapa industri pengeluar buangan yang menjana buangan, dia perlu buat notifikasi dalam modul notifikasi. So bila dia dah buat notifikasi dalam modul notifikasi ni, maksudnya dia dah comply dengan peraturan 3. Kan? Dia dah comply dengan peraturan 3. Maksudnya dia dah maklumkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar yang dia dah menjana buangan, contohnya SW110 macam tu. Kemudian dia ada inventory. Inventory tu yang peraturan 4, 5, 6, 8. Peraturan 8 ni adalah tanggungjawab pengeluar buangan untuk memastikan buangan tu di store, kan, dihantar ke premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Peraturan 8. 9, 10, 11 PPKS BT 2005. Okey, yang consignment note ni peraturan 12. Yang ini yang tadi kita pegang apa nama tu? Waste generator, waste transporter dan juga waste receiver. Consignment note ni. Kita nak tengok di waste receiver tu dia close, maksudnya dia receive. Bila dia receive, kan, bila dia dah receive maksudnya dah complete satu set CN. Tapi perlu juga pegawai apa nama tu, termasuk yang pengelola buangan menjalankan audit lah untuk pastikan apa betul ke buangan dia telah diurus secara betul di penerima buangan. Okey. Yang pending receiving ni pun sama peraturan 12. Kenapa kita kita kena memandang berat dia isu pending receiving ni? Sebab kita bimbang kalau buangan masih lagi berstatus submitted, kita bimbang sebenarnya buangan tu dah ke mana-mana perginya. Macam tu. Jadi benda ni memang pending receiving yang 30 hari tanpa ada pengesahan ni akan trigger Jabatan Alam Sekitar untuk buat enforcement. Okey, yang ni waste karakteristik pun peraturan 3. Okey, yang ni waste acceptance criteria ni adalah di dalam syarat ya, di dalam syarat penerima buangan. Okey. Yang waste inventory handling ni peraturan 6 ya, di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, premis tetapkan, kemudian pengolahan dan pelupusan buangan terjadual 1989. Modul notifikasi industri dan juga modul notifikasi Jabatan Alam Sekitar. Okey, ni peraturan 3 ya, notifikasi peraturan 3. Peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005. Okey, ni yang ini tuan-puan punya screen. Maksudnya bila tuan-puan masuk kan, bila dah sign in dalam eSwiss, inilah rupa dia. Maksudnya dekat modul notifikasi tu tambah je new. Kan, tambah je new. Tu tadi saya kata kalau katakan ada SW204 dalam bentuk solid ataupun liquid. Buat notifikasi kedua-dua sekali. Solid dan juga liquid. Sebab ciri-ciri buangan dalam tu dia kadang-kadang berbeza. Kadang-kadang kandungan pun berbeza daripada proses yang berbeza kan. So dia menghasilkan buangan yang tak sama. Okey. Okey. Cara dia pun senang je. Sebenarnya sistem ni sangat mesra. Kalau competent person yang dilantik oleh industri tu, dia fokus kepada apa nama tu, inilah kerja dia sebenarnya. Jangan kata pula si suam tu tak ada kerja. Inilah sebenarnya kerja dia. Dia kena pastikan pelaporan buangan tu adalah pelaporan yang tepat dan terurus setiap bulan lah. So maksudnya bila tadi kan kita dah apa nama tu, new, kan bila kita buka, inilah keluarlah dia punya segala maklumat yang perlu diisi. Termasuk juga kena isi maklumat yang tepat dan juga maklumat yang lengkap, sebab kesan daripada notifikasi yang tidak lengkap memang kita boleh terus submit dan pegawai Jabatan Alam Sekitar akan accept. Cuma kesan dia nanti bila nak buat yang waste karakteristik, sistem tu dekat modul tu nanti tak keluar. Sebab dia tak keluar sebab buangan yang kita notify ni tak lengkap. Sebab dalam buangan terjadual ni dia ada dua jenis, satu solid, satu liquid. Jadi kena detail. Maksudnya yang waste type tu kan, waste type tu kena jelas lah
dia punya ciri-ciri dia macam mana. Okay. Ni modul notifikasi Jabatan Alam Sekitar. Okey, Jabatan Alam Sekitar menengok sistem ni macam mana pula. Okey. Okey, ni kita tengok mana-mana permohonan pembatalan. Maksudnya industri ada mohon batal kod-kod yang telah dia buat notifikasi. Jadi pegawai kita akan tengok. Okey. Dan juga kita minta industri hati-hati kepada pegawai yang mengisi maklumat dalam sistem. Sebab seperti yang saya maklumkan tadi, sistem ini adalah sistem yang kita lihat secara perundangan. Dia tak boleh nak kata, saya tersilap isilah, saya tersilap. Kita tak boleh sebab pegawai enforcement pun dia ada banyak dia punya kaedah penguatkuasaan dia, integriti penguatkuasaan dia. Mungkin ada yang boleh budi bicara sekali dua kali ataupun ada yang strict dia punya enforcement. So kena hati-hati pegawai yang menjalankan kerja-kerja pengisian maklumat dalam sistem e-Swiss. Okey. Yang ni kan dia mohonkan untuk cancel, request cancel. Okey, jadi apa tindakan Jabatan Alam Sekitar? Kita akan buat semakan dalam sistem ibu kita tadi. Kita kata sistem IKAS. Okey, nanti kita akan tengok dalam sistem IKAS, pegawai yang pergi menjalankan penyiasatan punca tu, masa dia pergi kat site tu, sistem ni, industri ni dikodkan sebagai di bawah industri apa. Kalau dia industri kimia, kan, kita jadi macam kena siasat lebih lah sikit, kenapa pula dia minta batal, kan? Kena tengok. Tapi biasanya dia akan ada reason lah. Kat sini dia ada remark dia. Okey, nanti kat sini kita akan nampak apa alasan reason cancel dia. Macam ni dia kata nak split kan, by waste code as request by vendor. Maksudnya vendor ni adalah penerima buangan. Okey. Lepas tu nanti pegawai pun boleh buat semakan lah. Ini sebab kita nak belajar sama-sama, so kita tunjukkanlah juga nama company. Dia tak di-issue sebab apa-apalah, cuma kita nak belajar, kita nak tunjuk apa reason dia. Okey, macam mana cara Jabatan Alam Sekitar nak pantau? Cara Jabatan Alam Sekitar nak pantau, kita boleh semak di dalam kita punya report list lah, summary report of consignment note. Jadi Jabatan Alam Sekitar, kita akan tengok ni. Kita akan buat semakan company tu berapa kod dia dah register dengan dia notify ketua pengarah. Kan? Dia dah beritahu ketua pengarah dalam sistem kod-kod yang dijana. Lepas tu kita akan tengok ni konsisten tak dia pelupusan dia, dan juga kita akan tengok mungkin ada kod yang dia tak tak notify pun kepada Jabatan Alam Sekitar. So nanti terpulang pegawai lah macam mana dia nak buat action dia seterusnya lah. Okey. Ni modul inventory industri yang peraturan 11 ni. Okey, peraturan 11 berkenaan dengan inventory. Okey, dalam peraturan 11 ni dia ada keyword dia yang paling industri kena pegang, iaitu kemaskini dan tepat. Kemaskini dan tepat. Sebab dalam sistem e-Swiss kita ada variance, kita letak variance antara pengisian maklumat oleh waste generator dengan penerimaan maklumat oleh waste receiver. Macam tu. Jadi dekat situ yang variance yang besar, katakan julat perbezaan tu besar sangat antara waste generator punya penghantaran dengan yang penerima tu besar, dia akan trigger lagi Jabatan Alam Sekitar untuk further pemeriksaan lah, untuk menyiasat lebih. Okey. So yang ni dekat inventory kan nampak ada storage location, inventory addition, inventory reuse. Kalau nak guna inventory reuse ni, sila berhubung dengan Jabatan Alam Sekitar. Maksudnya buat permohonan kepada Jabatan Alam Sekitar untuk inventory reuse. Buangan tu nak guna untuk apa? Macam tu kan. Nanti dekat yang remark tu nanti ada reason lah dekat situ. Jangan tiba-tiba je guna-guna sistem inventory reuse. Macam kita buat penolakan sendiri kan. Sebab bila inventory reuse ni akan digunakan semula dalam premis. Okey, kena maklumkan kepada Jabatan Alam Sekitar. Okey, ni inventory adjustment, inventory summary. So boleh explore lah. Nanti bila explore, tengok dekat storage location, masukkan inventory addition, tambahlah maklumat semua-semua. Okey. Ni inventory reuse. Inventory reuse ni yang kena ada reason tu. Kan bila ada reason, kalau dah dapat surat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar, masukkan sekali DOI file number yang surat rujukan Jabatan Alam Sekitar berserta tarikh. Okey, dalam surat tu supaya bila pegawai buat buat pemeriksaan secara desktop, so kita nampaklah dekat mana kita nak rujuk. Dan juga inventory adjustment. Inventory adjustment yang kena hati-hati. Maksudnya pengeluar buangan
kena hati-hati siapa yang mengisi maklumat dalam sistem. Sebab dekat peraturan 11 tu, dia perlu kemukakan maklumat kemaskini dan tepat. Kan? Kalau isi maklumat yang tak tepat, dia boleh trigger pegawai untuk turun ke site dan kita boleh offer compound di bawah kesalahan di bawah peraturan 11. Okay, ini modul nota consignment. Ni modul nota consignment ni, dia adalah peraturan 12 yang kita kata tadi yang penjejakan buangan terjadual. Kita ikat dengan peraturan 12. Maksudnya daripada waste generator, pergi ke waste transporter, pergi ke waste receiver. Dan waste receiver bila dia dah terima buangan tu dalam premis dia, dia kena tick receive. Kalau buangan tu masih lagi berstatus submitted, kan, berstatus submitted sebenarnya akan ada tindakan yang akan diambil kepada WG. Tawaran compound kepada WG. Dia bukannya WR je. Adalah nanti yang 3 tu nanti akan adalah dia punya offer-offer yang kita akan bagi. Okey. Dalam peraturan 12 kan, peraturan 12 maklumat hendaklah diberikan oleh pengeluar buangan, kontraktor dan premis yang ditetapkan. Maksudnya sebabnya hari kita nak train dulu industri pengeluar ni kan. Jadi kalau dalam yang peraturan 12 tu yang kurungan 5. Kalau kurungan 5 duduk mana-mana premis yang ditetapkan, hendaklah apabila premis mana-mana perunduk yang mana-mana premis tetapkan tu adalah yang dilisikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Apabila menerima buangan terjadual daripada kontraktor itu, kontraktor tu waste transporter mengisi bahagian 3 jadual ke-6. Selama hari ni kita pakai manual. Tapi starting 2015 kita dah nak ke arah guna sistem. Sebab sebenarnya daripada sistem tu kalau kita cetak dia akan sama macam rupa yang manual. Kita dah tak nak pakai yang manual. Kita nak pakai yang semuanya maklumat di sepanjang sistem. Bila kita nak kita boleh generate sendirilah. Dalam keempat-empat baki salinan. Okey, nampak tak? Baki 4 salinan. Maksudnya kalau selama hari ni dia kita banyak helaian kan, tapi sekarang ni semua dalam sistem. Bila kita nak je, kita nak jalankan siasatan je, baru kita tengok. Okey. Diserahkan kepadanya oleh kontraktor-kontraktor itu tadi adalah waste transporter dan hendaklah apabila siap diisi, menyimpan satu salinan dan mengembalikan setiap satu salinan kepada kontraktor. Maksudnya dia kena kembalikan kepada kontraktor untuk itu pengeluar buangan dan ketua pengarah dalam masa 20 hari dari tarikh penerimaan buangan terjadual. Kan, ada tarikh 20 hari. Lepas tu yang peraturan 12 kurungan 6, jika pengeluar buangan itu tidak menerima salinan jadual ke-6-nya. Maksudnya kalau pengeluar buangan, industri dia dah hantar buangan. Tapi dia tak terima pun salinan jadual ke-6. Jadual ke-6 tadi kita dah tak nak sekarang guna hard copy. Kita sistem. Okey, daripada penduduk premis tetapkan adalah premis yang dilesingkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Yang disebut dalam sub peraturan kurungan 5 dalam masa 30 hari dari tarikh penyerahan buangan terjadual kepada kontraktor yang disebut dalam sub peraturan 2. Nampak tak tadi bila kita buka sistem isi kan kita ada buat reminder kan. Maksudnya buangan tu perlu dilakukan pada hari yang sebenar. Sebab kita dah nak kuat kuasa yang peraturan 12 kurungan 6. Okey. Dia hendaklah memberitahu ketua pengarah dengan serta-merta dan hendaklah menyiasat dan memaklumkan hasil penyiasatannya kepada ketua pengarah. Okey, maksudnya kalau katakan pengeluar buangan kan dia buat senyap je. Dia tak kisah pun DC, lepas tu buat nota consignment, lepas tu dah hantar tak ambil tahu. Sebab tak kisah je kan. Tak ada nak maklumkan pada ketua pengarah. Maksudnya ketua pengarah ni Jabatan Alam Sekitar lah. Okey, tak ada nak beritahu dengan serta-merta. Lepas tu dia pun tak ada buat dia tak ada jalankan penyiasatan dan sebagainya kan. Jadi kita boleh tawarkan compound dia peraturan 12 kurungan 6. Tawarkan compound dia RM 2000. Okey. Ini sekejap ya. Okey, ni yang kita buka lah. Okey, ni kita boleh tengoklah dia punya maklumat-maklumat dalam ni. Macam mana nak menghantar. Maksudnya industri nak menggunakan nota consignment senang je juga. Buka je kat modul nota consignment tu. Lepas tu nanti dia boleh dia boleh pilih dia punya transporter, receiver dia. Transporter mestilah sama dengan receiver melainkan berkaitan dengan import export. Yang tu kadang-kadang dia akan guna yang kenderaan yang menguruskan di pelabuhan lah. Yang kita lesenkan untuk mengurus buangan dia untuk hantar ke pelabuhan. Lepas tu nanti submit. Okey. Tadi adalah modul nota consignment yang yang industri guna. Tapi ni adalah modul nota consignment Jabatan Alam Sekitar. Ni view Jabatan Alam Sekitar untuk pemantauan
dan juga penguatkuasaan. Okay, kita akan tengok ni nota consignment ni 30 hari. Tapi pada masa sama kita pun monitor juga yang 60 hari. Tapi kalau yang 60 hari ni dah jadi macam salah besar lah dah kan. Dah 60 hari macam tu kan. Tapi 30 hari dia tak maklumkan, kita monitor yang 30 hari. So kita boleh nampak ni. Katakan transaction ni kan, katakan buangan dia 6 Julai. 6 Julai, 6 Ogos. Kan? 6 Ogos dah sebulan. Tiba-tiba tak ada apa-apa action pun dan sebagainya dah kan. So dia dah trigger kita lah untuk kita jalankan siasatan. Okay. Ni penjejakan buangan terjadual melalui report list e-Swiss. Tadi baru je kita belajar yang pasal apa nama tu? Modul-modul lah, pembandingan modul industri dan juga modul jabatan alam sekitar. Okay. Dan juga jabatan alam sekitar pun kita dah ada satu modul kita lah berkenaan dengan report list, yang mana dalam modul report list kita tu kita boleh dah dapatkan maklumat, kita dah generate daripada sistem maklumat yang berkenaan dengan notifikasi, berkenaan dengan inventory, berkenaan dengan consignment note, berkenaan dengan receiving, waste karakteristik, waste acceptance criteria yang hantar dan sebagainya lah. Lepas tu kita boleh buat carian mengikut negeri, mengikut syarikat, mengikut kod dan sebagainya. Macam mana kita nak buat semakan premi berdaftar? Okey. Ni kita boleh check lah bila dia kita masukkan maklumat dia, kalau dia dah kata has been registered to the system. So maksudnya okey, dah berdaftar. Kalau tiba-tiba dia kata tak berdaftar, dia kata belum berdaftar kan. Dia terus sistem terus bawakan dia kepada pendaftaran e-Swiss. Yang tu kita tahu dia tak berdaftar. Ataupun berlaku juga kadang-kadang tu dia telah berdaftar, tapi masa dulu dia daftarkan dalam sistem ECN sebagai nombor pendaftaran yang lain. Jadi kita perlu jadi bila yang dalam sistem e-Swiss ni dia tak kenal itu ada dia. Jadi yang itu nanti kita akan buat pembetulan dalam sistem. That's why sebenarnya kalau ada sebarang masalah berkaitan dengan sistem e-Swiss, tuan-puan kena sentiasa berhubung dengan Jabatan Alam Sekitar Negeri ataupun Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat. Kan dekat website dekat kita punya front page tadi kan ada yang pasal inquiry kan. So boleh tanyalah kepada tanya kepada sistem dan nanti sistem akan bawa kepada pegawai Jabatan Alam Sekitar lah. Okey. Ni kalau kita kata dia belum berdaftar, dia jadi macam ni. Okey, dia akan assign lah premis untuk pergi mendaftar. Untuk lengkapkanlah nanti klik submit. Nanti bila dah klik submit, nanti dekat site Jabatan Alam Sekitar kita akan buat approval dalam sistem. Nanti bila kita dah approve, nanti dia akan menghantar balik semula kepada email tuan-puan yang tuan-puan daftarkan. Nanti tuan-puan aktif je macam yang biasa yang kalau kita aktifkan kita punya CIMB, Maybank to You dan sebagainya. Okey. Ini adalah bentuk tindakan penguatkuasaan yang akan dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar lah. Okey, yang berkenaan dengan premis yang yang berdaftar e-Swiss ni kita akan buat semakan. Tadi baru selesai pendaftaran. Jadi bila yang pendaftaran ni pula ni, dia macam sekolah lah. Kadang-kadang semua orang datang sekolah. Tapi pada yang murid yang hadir sekolah tu, ada yang tak buat kerja sekolah, ada yang buat kerja sekolah A, jenis grade A, ada sekolah yang buat kerja sekolah jenis grade B. Macam tu jugalah. Premis yang berdaftar e-Swiss ni pun sebenarnya dia ada ranking-ranking dia. Ada yang memang disiplin. Kan dia buat notifikasi, dia buat inventory, dia memang cinta pada alam sekitar, nak jaga alam sekitar, nak menguruskan buangan dia. So dia akan buat semua lengkap. Tapi ada juga dia daftar tapi dia tak ada buat notifikasi. So bila dia tak ada buat notifikasi, mungkin dulu dia kata saya dah buat notifikasi secara hard copy. Tak apa kiranya benda tu dah tak valid sebab kita dah keluarkan arahan untuk menggunakan sistem e-Swiss. Jadi dia buat je notifikasi dalam sistem e-Swiss. Tapi kalau dia tak buat kan, kita boleh offer tawaran compound. Tapi untuk tawaran compound ni kita akan turun kat lapangan lah. Kita akan datang ke premis tuan-puan. Tapi kalau kita daripada pejabat, kita akan keluarkan Seksyen 31 dan 37. So kalau katakan berlaku tuan-puan tak patuh kepada notis arahan, kita akan ambil tindakan di bawah pelanggaran notis lah. Notis arahan Seksyen 31, 37. Tapi kalau kita nak offer tawaran compound, kita akan turun dekat lapangan. Kita akan turun buat pemeriksaan. So nanti tuan-puan bukan setakat dapat compound untuk peraturan 3. Dia akan dapat tu berderet tu. Peraturan 3, peraturan 9,
peraturan 11, peraturan 12. So total dia nanti mungkin paling kurang pun tuan-puan akan dapat tawaran compound dalam 10,000. So better kena menguruskan buangan secara betul lah, secara selamat dan betul-betul serius dengan bila tuan-puan tengok sistem ISIS yang kita bangunkan ni. Okey. Ni cara kita buat semakan lah. Ni Jabatan Alam Sekitar buat semakan. Macam mana kita nak tengok. Kita share je lah dengan tuan-puan. Maklumat yang kita tengok ni. Kalau tengok ni, ada juga yang masih lagi dah lama ya, tahun macam ni kan, 31 Disember 2019. Masih lagi berstatus submitted. So apa cerita kan? Sepatutnya dah ada sesuatu lah kena diambil tindakan. Okey. Yang ni pun sama, semakan tanggung signer, submitted, rejected dan receive. Yang ni sebenarnya ini adalah slide yang kita train kepada pegawai enforcement kita. Macam mana dia menengok sistem untuk dia buat kerja-kerja penguatkuasaan dia. Jadi kita share dengan tuan-puan industri supaya tuan-puan dah boleh bersiap sedialah tindakan-tindakan pemantauan dan penguatkuasaan dari Jabatan Alam Sekitar. Sebab sebenarnya kita kena kerja bersama-sama lah dengan industri dalam memastikan buangan terjadual dalam negara diurus dengan baik. Okey. Yang ni tindakan penguatkuasaan yang disyorkan. Okey. Maksudnya premis tidak memukakan pemberitahuan segera kepada Ketua Pengarah Alam Sekitar apabila nota konsignen tidak terima daripada penerima buangan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengangkutan buangan terjadual. So maksudnya kita perlu menjalankan tindakan segera sebab kenapa benda ni sangat penting ya. Kita bimbang berlaku kes-kes pelupusan haram dan juga dia boleh mengarahkan pegawai-pegawai Jabatan Alam Sekitar untuk membuka kertas siasatan yang berkaitan dengan kes pelupusan haram di bawah Seksyen 34B Akta Perhentian Sekeliling 1974. Okey. So mana-mana serta nota konsignen CN yang rejected oleh PYDTBT, yang ni pun kita akan buat pemeriksaan segera jugalah kepada PYDTBT dan juga WG Waste Generator sama ada secara telefon ataupun lapangan sebab kita nak tahu kenapa dia kena reject kan. Walaupun biasanya penerima buangan tu dia akan buat remark, tapi kita bimbang juga integriti penerima buangan kan. Bimbang bila industri pengeluar buangan tak monitor sangat, kita bimbang juga takut nanti sekarang dia dia penerima buangan ni dia ambil mudah je dia klik sedangkan buangan tu tak pergi ke mana-mana. Okey. Ni kaedah lah, kaedah macam mana pegawai nak memantau dia. Okey. So ni tindakan penguatkuasaan. Sama juga saya nak maklumkan kepada semua industri-industri pengeluar-pengeluar buangan untuk kita offer ya tawaran compound, kita akan buat pemeriksaan lapangan lah. Tapi kalau katakan pegawai kita tak ada turun kat lapangan, kita akan hantar notis arahan di bawah Seksyen 3137 Akta 123. Sebab kita nak kongsi juga bukan apa, ada juga industri yang call, dia kata ada just masuk, Jabatan Alam Sekitar masuk, kemudian ambil tindakan. Sebenarnya bila pegawai kita dah masuk ambil tindakan tu sebenarnya itu adalah kes yang berlaku sebenar pada hari yang pemeriksaan. Sistem dah bantu trigger, pegawai penguatkuasaan kita akan menjalankan pemeriksaan pada hari sebenar dan tawaran compound adalah pada hari yang sebenar pemeriksaan lah. Okey. Yang ni adalah berkenaan laporan inventory yang yang tidak kemas kini dan tidak tepat. Okey. Yang ni kena hati-hati ni. Kalau kita minta tuan-puan industri bila mengisi maklumat inventory, hendaklah mengisi maklumat yang tepat. Kemaskini yang kita maksudkan ni kita nak setiap bulan tiada pengemaskinian di dalam sistem ISIS lah dalam modul inventory. Tapi maklumat tu mestilah maklumat yang tepat. So kalau katakan mengisi maklumat yang tidak tepat kan, dia dah bantu nanti pegawai kita untuk menjalankan pemeriksaan yang lanjut lah. Dan mungkin industri tu terdedah kepada tawaran compound bila pegawai kita jalankan kerja penguatkuasaan di lapangan. Okey. Ini tindakan penguatkuasaan disyorkan lah. Okey, buka kertas siasatan dan sebagainya lah, standard lah. Tapi untuk kita offer compound, kita akan pegawai kita akan turun kat lapangan lah. Okey. Ini laporan bulanan pengeluar buangan. Laporan bulanan pengeluar buangan tidak kemukakan notifikasi. Okey. Yang ni pun kita minta ya pengeluar buangan industri kena hati-hati. Sebenarnya daripada notifikasi, kalau industri gagal ya mengemukakan notifikasi dalam sistem ISIS, sebenarnya dia
akan mendedahkan industri tu bukannya peraturan 3 je, kesalahan peraturan 3, dia akan pergi lagi. Peraturan 3, peraturan 8, peraturan 9, peraturan 10, peraturan 11, peraturan 12. Lepas tu nanti jumlahkan peraturan tu nanti, tu yang saya kata tadi, tidak kurang daripada 10,000. Kan macam tu. Kalau tawaran confirm lah. Okey. Ni kita buat sebarkan laporan notifikasi lah. Maksudnya kita nak kongsi dengan tuan-puan bukan apa. Kita nak kongsi. Nanti ada orang kata, saya dah guna sistem e-street. Nampak Jabatan Alam Sekitar mencari kesalahan saya. Tapi sebenarnya tidak. Jabatan Alam Sekitar ni dia akan cari juga siapa yang lagi yang adalah punca yang mengeluarkan buangan terjadual tapi dia bukan pengguna sistem. Maksudnya dia bukan pengguna sistem. Kita akan dapatkan dia sehingga peratusan pendaftaran kita nanti 100%. Tapi nanti daripada 100% pendaftaran kita akan tengok lagi. Siapa yang ada buat notifikasi lengkap, siapa lagi yang buat notifikasi separuh dan langsung tidak buat notifikasi. Kan? Lepas tu daripada yang notifikasi lengkap tu nanti kita akan tengok lagi dia punya konsisten tak kemaskini maklumat inventory. Tepat tak maklumat inventory dia. Lepas tu nanti kita akan tengok lagi dia punya nota consignment. Termasuk yang lain-lain. Makin banyak kesalahan dia, makin banyak tindakan yang kita boleh ambil lah. Terutamanya kalau tawaran confirm, kita dah boleh kira banyak. Kita boleh kira peraturan 11 mungkin kita bagi 1. Nota consignment peraturan 12 mungkin dia boleh dapat 3-4 ke? Mana kita tahu kan? Okey. Nampaknya jam pun dah 42 minit. So ni saya nak maklumkan juga lah kepada semua industri-industri pengelola buangan yang kita dalam proses juga nak mengeluarkan laporan berkenaan dengan waste composition lah, waste karakteristik. Nanti sama juga pegawai-pegawai Jabatan Sekitar akan menerima laporan secara bulanan, harian ataupun mingguan. Kita akan tengok beban keseriusan pelaporan tu. Kalau benda tu perlukan tindakan segera, kita akan keluarkan secara harian. Tapi kalau tindakan tu tak segera macam yang nota consignment tu, kita akan bulanan. Nanti kita akan tengoklah dia punya pengeluaran maklumat. Ini tiada inventory buangan terjadual dalam tempoh 6 bulan. Okey. Yang ni pun kenapa kita nak tiada inventory buangan terjadual dalam tempoh 6 bulan? Maksudnya, kalau katakan bulan ni industri rekod sebagai kosong, kan? Bulan Januari kosong. Bulan Februari kosong. Bulan Mac kosong. Bulan April kosong. Mei pun kosong, ni pun kosong, Jun pun kosong. Dia akan trigger Jabatan Alam Sekitar. Dah kenapa kosong? Kan? Alat rosak ke ataupun PIMIS tak buat operasi ke? Kalau tak buat operasi, mungkin kita akan cek pula. Ada tak bil listrik dia, bil air. Kenapa Jabatan Alam Sekitar nak strict dah ke arah yang penjedakan buangan terjadual ni? Sebab kita tak nak sebenarnya buangan-buangan yang dijana oleh industri dibuang di tempat yang tak sepatutnya, kan? Buangkan dekat dalam sungai ataupun buang dekat yang paip kumbahan dan sebagainya lah. Sebabnya dia akan memberi kesan kepada perkara lain lah, pencemaran yang lain. Okey. Ni pelaporan PIMIS tiada nota consignment buangan terjadual dalam tempoh 12 bulan. Ini pun kita ragu-ragu juga. Sebab kalau dia buat operasi, mustahil dia tak ada mustahil dia tak ada langsung pergerakan buangan pergi ke PIMIS yang Jabatan Alam Sekitar lesenkan. Okey, terima kasih.